ini dimaklumkan bahawa istiadat kerja pada hari ini dimulakan sekarang. Raja beralam, penghulu berluak, lembaga berlingkungan, buah beranak buah, anak buah duduk bersuku-suku. Berapa suku dua boleh. Bagi generasi milenial, terutama bukan yang berasal dari Negeri Sembilan, pengetahuan mereka mengenai adat perpatih hanyalah daripada budaya popular seperti lagu nyanyian waris ini. Hakikatnya, anak muda dari tanah adat ini juga kurang arif mengenai adat istiadat yang menjadi sebahagian daripada warisan yang dijunjung serta struktur Perlembagaan Negeri Sembilan itu sendiri. Baru-baru ini di Ulu Jelebu telah berlangsung istiadat kerjaan bagi melantik buapak yang baru. Perlantikan dibuat selepas berlaku kekosongan bagi jawatan berkenaan ekoran kematian penyandangnya, Abu Zarin Ma'ruf, pada 1 Disember 2020. Secara ringkasnya dalam hierarki pemerintahan adat perpatih, buapak adalah ketua bagi perut atau unit kecil komuniti yang diwakilinya. Kita pernah mendengar perbidalan adat menyebut bahawa anak buah kan dia melantik buapak melantik lembaga pula dia melantik undang sesuai dengan Akta Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan tahun 1959. Undang-undang ini pula semuanya punya kuasa dalam beberapa fasa untuk melantik Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Jadi itu antara peranan buapak ni pula dalam proses. Daripada sudut kita boleh melihat peranannya dalam komuniti, dalam perut-perutnya sebagai ketua yang boleh menyelaraskan pergerakan ataupun standardiskan perjalanan adat dan juga hal ehwal urus takbir di komuniti perut masing-masing. Pertama, yang kedua kita melihat peranannya pada sudut melantik lembaga-lembaga di atas. Hasil muafakat, 4 ibu suku waris berundang Ulu Jelebu bersetuju melantik Zulkafli Ahmad, 58 tahun, sebagai buapak yang baharu dikenali sebagai Tok Beremban. Jawatan Tok Beremban akan digilirkan kepada 4 waris perut di Hulu Jelebu. Hulu Jelebu ni dia ada 4 perut, tapi buapaknya satu. Berbanding dengan macam Tok waris berundang yang lain, dia satu perut mungkin ada satu buapak. Kalau 3 perut ada 3 buapak. Maksudnya setiap perut tu ada ketua-ketuanya. Tapi Hulu Jelebu ni dia pelik sikit. Dia tu keunikannya. Dia ada 4 perut yang berbeza tapi ketua buapaknya adalah satu. Bila orang tu dah meninggal, saya lah jadi tunggak dia. Di situlah saya rasa beban memang amat berat lah. Dari segi tanggungjawab untuk memikul peranan sebagai buapak tu untuk memperkasa adat tu sendiri. Walaupun telah lama dilantik, namun pandemik COVID-19 yang melanda negara dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah memaksa istiadat kerjaan Tok Beremban yang baru ini ditangguhkan. Seiring Negeri Sembilan negeri beradat, maka perjalanan istiadat kerjaan ini perlu dibuat dengan teliti. Ini kerana selain merupakan proses ritual yang penting, setiap istiadat yang dilaksanakan mempunyai falsafah yang tertentu. Terjemahan proses ini digambarkan dengan jelas melalui penggunaan warna kuning dan barisan kain yang dipanggil lebah bergayut pada langit tempat Tok Beremban dan isteri bersemayam ketika istiadat kerjaan dilangsungkan. Ada lebah bergayut, so dia ada 3 baris. Bahagian depan sekali ini dia ada lebah bergayut ada 2. Dia menggambarkan, falsafahnya adalah itu adalah Tok Beremban, yang mulia Tok Beremban dan isteri. Bahagian yang kedua, lebah bergayut tu dia menggambarkan 4 ibu sokor. Sebab tu ada 4 ibu sokor kan. Kainnya pun macam bentuk kain batik kan. Dan perbarisan yang ketiga itu menggambarkan ada 4 juga. Setiap daripada satu tu mewakili yang depan ibu sokornya. Maka maksud dia menggambarkan anak-anak buah atau waris-waris. Jadi ini adalah macam
macam gambaran keseluruhan lah yang lelangit dijunjung atas kebajikan secara bersama dan adat oleh Yang Mulia Tok Beremban tadi yang di bawahnya. Sehari sebelum istiadat, anak-anak buah kampung bergotong royong memasak untuk majlis ini. Manakala Ibu Soko, Mariah Ahmad dan isteri Tok Beremban, Hasnah Abu Bakar dengan teliti menyiapkan tepak sirih yang akan dipersembahkan. Dia nak serahkan kepalanya kat situ. Ekornya kat sini. Saya nampak satu lagi yang jadi permasalahannya, generasi muda ni tak berminat. Jadi saya tengah memikir satu cara mana untuk kita menarik dia. Jadi salah satu daripadanya, saya agihkan dia punya tugas tu. Saya lebih suka kalau dia bagi peluang. Dia bagi peluang, contoh dia, kita bagi peranan dia. Macam Ibu Soko, jelaskan apa dia tugas-tugas dia. Anak waris apa dia tugas-tugas dia. Orang Semendau apa dia tugas-tugas dia. Selepas setahun tertangguh, tibalah masa yang dinantikan. Segala persiapan telah tersedia dan menunggu saat istiadat kerjaan dilaksanakan. Di satu sudut, kelihatan Tok Beremban Zulkafli sedang menyiapkan limau untuk majlis berlangir yang akan berlangsung sebentar lagi. Kali terakhir istiadat seperti ini diadakan kira-kira 20 tahun lalu. Sebagai pembuka upacara sebelum majlis istiadat di Balai Menghadap, upacara berlangir limau akan dilaksanakan terlebih dahulu. Oleh itu, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Mulia Tok Beremban Tok Zulkafli bin Haji Ahmad sebagai buapak waris berundang Hulu Jelebu ke tempat bersiram bagi upacara berlangir limau. Kalau ikut dari dalam tergembur daripada waris asal berundang Hulu Jelebu ni, sebagaimana yang saya faham daripada Yang Mulia Tok Beremban sendiri, buah pak sini, kalau daripada dulu-dulu punya cerita, air itu diambil daripada sinilah, laluan sungai Jeram di sini yang di atas Hulu Jelebu, nak menggambarkan memang ini asal telapaknya. Kemudian diambil juga air itu daripada Masjid Warisan Karyah Kampung Kuala Dulang sebagai masjid yang tertua di Negeri Sembilan. Dicampurkan air tadi dalam tempayan tadi, kemudian dimasukkan pula dengan bunga-bunga dan juga limau tu tadi. Dan dia ada 4 bekas. Jadi bermaksud ada 4 jenis bunga yang berbeza-beza yang mewakili setiap perut membawa satu bunga dia diletakkan dalam tempayan, melainkan perut yang terakhir daripada Datuk Beremban ada bunganya sendiri dan juga dia bawa 7 biji buah limau, 7 biji limau. 7 tu menggambarkan 7 petala langit dan 7 petala bumi, membersihkan jiwanya zahir dan batin. Macam tu. Falsafah dia lah, falsafah dia. Wallahu a'lam tu. Di Balai Menghadap pula, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Selesai acara bersiram atau berlangir, Zulkafli akan disiapkan bagi istiadat kerjaan di mana beliau akan diisytihar secara rasmi sebagai Tok Beremban. binti Abu Bakar ke Balai Menghadap. Di Balai Penghadapan, Ibu Soko dan anak waris adat sedia menanti ketibaan beliau. Dengan penuh adab dan takzim, Zulkafli dan isteri melangkah masuk ke Balai Penghadapan dan duduk di kerusi bersemayam. Ini dimaklumkan bahawa istiadat kerjaan pada hari ini dimulakan sekarang. Terima kasih Datuk Yang Mulia. Sebagai Ibu Soko, peranan yang dimainkan Mariah yang juga kakak kepada Zulkafli amat penting dalam majlis ini. Dia memula majlis dengan menyerahkan tepak sirih sebagai tanda mengalu-alukan ketibaan Tok Beremban ke telapaknya. Mariah kemudiannya memakaikan tengkolok di kepala adiknya sebelum menyerahkan 2 keris pusaka yang menjadi lambang kebesaran bagi pemegang gelaran Tok Beremban. Tok Beremban dari perut Kampung Tengah untuk memakaikan destar dan menyerahkan 2 keris pusaka adat kepada Yang Mulia Datuk. Majlis mempersilakan. Zulkafli
kemudiannya mengucup keris berkenaan sebagai tanda menerima perlantikan itu. Saya Ibu Pengontrol kepada Yang Mulia Datuk Perman Perut Kampung Tengah Puan Mariah binti Ali Ahmad mewakili semua ibu sokong, anak-anak waris, orang-orang sebenda dan tali-tali waris asal berundang Ulu Jebu memperakui dengan sahnya bahawa kami semuanya berada dengan penuh ketaatan di bawah riayah dan inayah Datuk Adat. Selesai ikrar taat setia yang dibaca Mariah, ibu soko lain serta wakil anak waris secara bergilir tampil menghadap bagi mengucapkan tahniah atas perlantikannya ini. Walaupun peranan jawatan adat ini tidak begitu menonjol dalam sistem pentadbiran moden, namun kewujudannya mempunyai kepentingan tersendiri dalam kehidupan seharian komuniti ini. Berbekalkan pepatah, adat bersendikan hukum, hukum bersendikan kitabullah. Kepatuhan kepada struktur suku ini bukan sahaja menjadi tali pengikat, malah sebagai tonggak yang membentuk jati diri mereka. Tidak lapuk di hujan, tak lekang dek panas. Zaman berlalu dan tahun beredar, namun keteguhan adat yang bersendikan agama nan satu tetap terpelihara menjadi bekalan generasi akan datang.